Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa zidna 'ilma ya rabbal alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah SWT. Pada malam ni dapat lagi kita menyambung siri pengajian kita daripada kitab Al-Fiqhul Akbar Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumih. Dan kita masih lagi pada membicarakan iman secara ijmali, iaitu wajib kepada kita beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada para rasul, beriman dengan adanya hari akhirat, dan pada malam ni beriman dengan qadar. Qadar baik dan buruk itu wal qadari khairihi wa syarrihi min Allah Ta'ala. Mana wajib kepada kita mengucapkan, mengatakan ketetapan yang baik dan buruk itu adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sebuah hadis ada disebutkan uluwihi wa murrihi. Mana beriman dengan takdir ni, mana takdir yang manis dan yang pahit. Mana kita kena wajib menerima bahawa qadar ataupun biasanya kita kata qada dan qadar itu mari daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perbincangan kita ni pada muka surat yang kelima pada nota yang ke-11. Maksud beriman dengan qada dan qadar ialah beriktikad bahawa setiap apa yang ada di alam ini yang terdiri daripada kebaikan, kejahatan, mudarat, manfaat, sehinggalah perbuatan manusia sama ada iman, kekufuran, taat, maksiat, hidayah atau sesat, semuanya dengan qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Iradahnya, ciptaannya dan kekuasaannya. Mana daripada apa yang kita sebut di sini, mana semua perkara itu adalah dengan ketetapan Allah. Maknanya apa yang berlaku, contoh kita kata kita ni sebagai manusia, kita ada mana ada dalam masjid ni pada malam ni dah 4 bulan dah, waktu sekian-sekian kita berada di sini, memang itu adalah ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini telah tersurat di dalam Lauh Mahfuz, dalam kitab yang Allah Subhanahu Wa Taala telah catat tentang kita ni. Ini sudah termaktub, sudah tertulis. Begitu juga apa yang ada ni, kita ni adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam ilmu dia. Jadi di sini apa yang kita nak kata, apa yang kita nak sebutkan di sini, bila kata beriman dengan takdir, mana kita beriman dengan apa yang Allah SWT telah tetapkan sejak azali lagi. Mana kalau kita sebagai manusia lah dengan masing-masing rupa. Allah SWT buat orang itu warna putih, warna hitam, warna merah, warna coklat. Bangsa Melayu, bangsa Cina, bangsa putih. Itu adalah apa yang Allah SWT nak, apa yang Allah SWT tahu, dan apa yang Allah SWT suratkan. Dan bila berlaku ni
itu hak mengikut seperti mana yang Allah SWT kehendaki. Cuma dalam pengajian kita biasanya qada dan qadar lah. Qada dan qadar. Jadi ada ulama yang membezakan antara qada dan qadar. Ada yang kata serupa je. Ada ulama yang membezakan itu pula. Dia kata qada dengan makna begini, qadar dengan makna begini, kadang-kadang dia tukar pergi mari. Jadi biasanya disebutkan bahawa qada itu maknanya keputusan Allah SWT di alam luh mahfuz, di luh mahfuz dulu. Sebelum Allah SWT cipta langit dan bumi ni, Allah SWT telah takdirkan dah setiap benda ni. Allah SWT telah putus dah qada. Kemudian bila benda tu wujud, maka berlakulah takdir. Ada ulama dia kata sebaliknya. Maknanya qada itu hak berlaku sekarang, sempurna terjadi. Adapun takdir ataupun qadar itu apa yang telah ditetapkan dulu. Jadi benda tu dia bertukar ganti, pergi mari. Secara mudah kita kata qada dan qadar ni mana satu istilah yang merujuk kepada apa yang terjadi sekarang ni, itu adalah ketetapan Allah SWT sejak dulu lagi. Dan dalam matan ni kata baik dan buruk, mana merangkumi belaka lah. Tidak kata yang baik sahaja daripada Allah, hak buruk tu daripada kita. Semuanya itu daripada Allah. Qul kullum min indillah, katakanlah semua itu daripada Allah, baik dan buruk. Jadi bila kata qada dan qadar itu adalah ketetapan daripada Allah SWT, maka kita wajib percayalah. Wajib percaya, wajib beretikad. Jadi bila kata beriman dengan ketetapan Allah SWT ni, mana setiap benda tu dia ada nyukak dia. Sebab makna takdir ataupun qadar ni, mana bahasa Melayu kita pun guna qadar. Qadar dengan kadar. Dengan kadarnya, dengan kadar ketetapan. Tapi kalau orang tu kata ala kadar, tu lain makna dah. Cerita lain dah. Qadar tu lain dah. Hak asal mana qadar ni maknanya dengan ada nyukak dia. Allah Ta'ala kata dalam surah Al-Qamar, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami, setiap sesuatu ni kami telah cipta dengan qadar dia. Mana cukup. Kalau kata takdir kita rezeki hari ni, kita makan nasi, siapa kapten ni katalah tiga pinggan nasi. Jadi qadar tu maknanya kita tahulah. Kalau kita suka dengan pinggan, dah. Kita cebok tu dengan senduk tu tak tahu dah berapa. Lepas tu nak kira setiap pinggan tu berapa butir beras, berapa butir nasi, tak tahu juga. Lagilah tak tahu. Lepas tu hak ada dalam pinggan kita, hak ada dalam periuk rumah kita tu, mana tu ditanam? Tanam mana, mesing mana, tak tahu. Hatta kalau kita ni dah beras tu bini pergi beli, dah kedai mana kita tak tahu dia beli. Usaha kedai cak gapo, serindik ke, cak bersikar ke, dah cak paru ke, tak tahu. Hak tahunya duduk dalam pinggan kita, nanti cicah wudu. Mana kita tak tahu, tetapi bagi Allah SWT dia tahu belaka. Dia tahu hak masuk dalam mulut kita, hak ada dalam pinggan kita berapa butir, berapa biji, beras tu ada tu, itu dalam ilmu Allah SWT, dan dia telah tetapkan hak tu akan jadi rezeki kita. Maknanya ilmu Allah SWT, maknanya kalau kita belajar bab takdir ni, mesti kita kena kaitkan dengan ilmu. Mana ilmu Allah Ta'ala. Mana Allah Ta'ala tahu.
Jadi hak berlaku sekarang ni itu dalam ilmu Allah SWT sejak azali lagi, itu adalah ketetapan dia. Bila kata ini ketetapan dia, itu berkait dengan iradat. Berkait dengan iradat, kehendak dia. Jadi ada gotu ada ni sekarang ni wujud berdasarkan kepada iradat, kehendak dia. Dan hak ada sekarang ni boleh ada tu yang ni dengan kudrat Allah. Wujud tu ada tu sebab Allah cipta dengan kudrat dia. Maka di sini kita boleh faham bahawa bila beriman dengan takdir ni, maka automatik kita kena beriman dengan ilmu Allah Ta'ala. Kalau kita terima, kalau kita buat apa yang berlaku, itu adalah dalam pengetahuan Allah SWT. Terjadi itu dengan dia mencipta, dengan kudrat dia. Dan itu bertepatan dengan kehendak dia. Dan satu lagi, tertulis. Tertulis, tercatat dah di dalam Lauh Mahfuz. Bahawa itu sekian. Seperti mana kita belajar dalam hadis arba'in, hadis yang keempat. Bila mana ditiupkan roh dalam janin, dalam perut, ditiupkan roh pada janin, kalau ada dalam perut mak tu, dah, maka telah tertulis dah hidup mati dia, jodoh dia, rezeki dia, apa semua tu sudah tercatat, ditulis. Mana tulis itu, tulis di tubuh kita lah. Tulis di tubuh kita. Dan ditulis tu orang panggil bahasa malaikat, tulisan malaikat. Jadi ada ulama berpendapat bahawa takdir kita yang ditulis itu tertulis pada jari-jari kita. Pada jari-jari kita. Dalam ilmu sekarang ni orang panggil gapo tak tahulah, biometrik ke gapo. Ataupun berkenaan dengan cap jari kita ni, bukan setakat cap jari lah. Tapak tangan kita ni penuh dengan urat-urat ni, itu menggambarkan rahsia. Cuma kita baca tu pandai tak pandai. Baca tu mungkin betul, mungkin salah. Tetapi Allah SWT buat tidak sama. Bala qadirina ala an nusawwiya bananah. Bahkan kami mampu untuk jadikan sama. Ada dua terjemahan. Bahkan kami mampu untuk menyamakan jari-jari, mana susun balik setelah dibangkitkan. Ataupun satu lagi terjemahan kata, kami mampu nak menjadikan sama, tetapi kami tak sih. Maknanya tak sama. Cak jari kita ni, tulisan yang ada di jari kita ni, di tapak tangan kita ni, dia berbeza-beza. Sebab itulah ni kita mana-mana pun cak jari. Nak apa? Pergi nak buat IC, cak jari dah. Macam-macam. Kita nak buka telefon pun cak jari. Kereta pun ada cak jari juga. Nak berhidup kereta tu. Jadi Allah SWT telah tulis, telah tetapkan kita punya ajal tu tersurat di Lauh Mahfuz, dan ada tertulis pada diri kita. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih. Dalam surah Isra Allah Ta'ala kata, wa kullu insanin, pada setiap manusia itu kami telah tetapkan nasib dia pada lehernya, pada dirinya. Ada dah tertulis pada diri kita ni nasib kita. Cuma kita tak tahulah. Cuma kita tak tahu apa yang terjadi esok tu. Wala tadri nafsun maza taksibu ghadan. Hari esok tu gapo, hari esok ke hari tu tak ada siapa pun tahu gapo dia boleh buat, dia akan buat, tak tahu. Jadi kita ni dalam bab beriman dengan qada dan qadar,
Maknanya kita pada hakikatnya kita beriman dengan sifat-sifat Allah. Sebab itulah kita kata tadi, takdir tu, bila kata takdir daripada Allah Ta'ala, dia berkait dengan kudrat Allah Ta'ala. Ya ada tu mari daripada Allah. Ya ada tu Allah Ta'ala tahu sebelum dan selepas berlaku, dan itu berlaku dalam kehendak Allah Ta'ala. Dan semua tu tercatat. Bila kita beriman dengan takdir ni, maknanya automatik kita beriman dengan sifat-sifat Allah SWT. Sebab itulah kalau kita baca ayat amanah rasul, apa tak sebut takdir? Kita baca amanah rasul tak sebut takdir, tak ada. Jadi tak ada tu ulama mengatakan bahawa sebab takdir tu termasuk dalam bab beriman dengan Allah, yakni beriman dengan sifat dia. Sebab tu tak ada. Cuma mari dalam hadis Nabi perincikan. Jadi baik dan buruk tu ada dengan kehendak Allah SWT. Jadi bukan kata hak baik saja daripada Allah, hak buruk tu daripada kita, tidak, daripada Allah Ta'ala belaka. Maknanya ini ketetapan Allah SWT. Cuma kalau setengah tok guru kata apa yang baik daripada Allah SWT dan apa yang buruk tu daripada kelemahan saya, hak tu bukan kata bercanggah dengan akidah. Hak tu dalam bab mengakui kekurangan kita, dalam bab tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala benda-benda yang buruk. Kalau kita kecek ni kalau kita ceritakan tentang Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak akan sandarkan benda buruk pada dia. Walaupun pada hakikatnya dia belaka. Bila kita kata dah Allah SWT pencipta langit dan bumi, Allah SWT pencipta matahari, tapi tak sebut Allah SWT yang mencipta tikus, mencipta khinzir, mencipta inilah. Sebab apa? Sebab tak berapa sesuai nak kaitkan. Mana dari segi kecek tu kita tahu kecek lah. Benda tu maklum. Sebab itulah kita ni gapo-gapo kita tahu kecek belaka. Sebab benda tu ada dalam perkiraan kita. Hak kita sebut ni mana orang kata biar padan. Biar padan. Mana noyak kekuasaan Allah SWT, kebesaran dia mencipta langit dan bumi. Dia pencipta langit dan bumi. Dan kita tidak akan sebut dia pencipta khinzir, dia pencipta monyet, walaupun hakikat dia belaka, tapi tidak layak, tidak comel kita nak nisbah. Sebab itu gaya style Al-Quran. Sebab itulah kalau kita tengok dalam surah Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada 3 golongan. Satu golongan yang baik, 2 lagi golongan yang tidak baik. Untuk golongan baik ni kita kata jalan orang yang engkau memberi nikmat. Engkau memberi nikmat. Tapi bila berkenaan dengan orang yang murkai, orang yang sesat, kita kata Allah Ta'ala kata ghairil maghdubi alaihi, bukan jalan orang yang dimurkai, bukan jalan orang yang sesat. Mana kali dari segi hakikat lah, pada kenyataannya boleh juga kita nak kata bukan jalan orang yang engkau murkai, bukan jalan orang yang engkau sesatkan. Sebab situ tidak apa sesuai. Sebab dalam bab doa, dalam bab doa ni, sebab surah Fatihah surah doa, jadi kita sandarkan kepada Allah SWT hak molek-molek. Hak tak molek tu memanglah Allah Ta'ala murka, cuma tak sebut dia murka, semua sebut yang dimurkai, yang sesat. Mana kalau kiranya orang yang engkau murkai, macam seperti mana orang yang engkau memberi nikmat, orang yang engkau murka, orang yang engkau sesatkan. Tapi Allah SWT tukar gaya bahasa.
Itu masalah ia berkait dengan bahasa. Jadi Allah SWT kata kullu syai' kullu min indillah, katakanlah wahai Muhammad, hak buruk baik daripada Allah Taala. Jadi biasanya manusia ni ia jadi Allah SWT kata lagu tu ia ada kaitan juga. Sebab setengah manusia ni time dia boleh rezeki kak, syukur dia boleh terima, terima kasih ya Allah kau beri nikmat. Time dia ditipu musibah, dia mari mecok dia, bapa tu hewak aku gini, bawa dia tak boleh nak terima. Dia tak boleh nak terima. Dia tak puas hati, macam-macam dia pada ketika tu. Kalau kata dapat nikmat kita bersyukur, ditipu musibah kita sabar, tapi kita hilang sabar. Sebab apa? Sebab kita tidak faham bahawa kejahatan itu daripada Allah SWT juga. Jadi kita walaupun tidak nisbahkan kepada Allah SWT kejahatan tadi, tapi kita kena etikad daripada Allah SWT juga. Dan percaya dengan takdir ni, kita kena terima belaka lah. Maknanya kita hak buruk hak baik daripada Allah Ta'ala belaka. Jadi kalau kita terima bahawa benda buruk ni daripada Allah SWT, kehendak dia, takdir dia, maka itu akan menenangkan kita sebenar. Menenangkan kita. Sebab kalau gapo berlaku musibah pada kita, kita kata nuak mana muka takdir. Muka takdir. Macam contoh gapo. Macam contoh Nabi SAW dalam hadis riwayat dalam Musnad Al-Qudai, Nabi SAW bersabda, innal imana bil qadri yudhibul hammi wal hazan. Beriman dengan takdir ni mana menghilangkan daripada kita risau dan sedih. Mana kita bimbang hak akan datang, dan sedih hak benda lepas. Kalau orang pergi ke laut dak, kalau dia bimbang kan kita pergi tak boleh ikan kan. Kalau dia bimbang tak pergi pasut dah. Lepas tu kalau dia pergi tak boleh ikan, sedih. Kalau dia duk main wah sedih dia, wah pusing dia, memang tak tenang. Tapi kalau dia pergi dengan tawakal, dengan yakin bahawa kalau boleh rezeki itu daripada Allah SWT, kalau tak boleh pun itu kehendak Allah SWT, akan menenangkan dia. Kalau dia kelik tak boleh go sekarang pun tak payah sedih, sebab Allah SWT belum beri lagi kepada dia. Begitu juga kalau berlaku musibah pada kita, kalau kita tak boleh terima takdir, kalau lah berlaku, contohlah berlaku aksiden, jadi kita pun sabit lah, orang tu, orang ni dah, macam-macam kita sabit. Tetapi kalau kita terima bahawa ni takdir daripada Allah SWT, jadi kita pun rasa lega. Mana tidaklah menyalahkan orang. Mana kalau katalah mati, dah kena marah pula. Jadi kalau kita kata takdir kau macam mana? Benda tu lah ditakdirkan lagu tu. Jadi itu akan menenangkan kita. Qaddarallahu ma syaa. Allah SWT telah menetapkan benda tu. Kalau kita kata kalaulah, kalau buat gini tak jadi gini. Kalau main buah kalau lah, tak selesai. Tak selesai. Tidak menenangkan kita. Jadi bila berlaku sesuatu benda yang buruk, kita sandarkan kepada takdir, maka di situ kita akan tenang. Cuma apa? Mengapa Allah SWT mentakdirkan ada benda buruk, ada benda baik? Kita ambil contohlah sakit. Sakit ni bukan benda baik, benda buruk. Tetapi buruknya sakit tu ada baiknya. Baik tu sama ada baik kepada orang lain ataupun baik pada orang itu sendiri. Kalau dia sakit, mungkin dia ngisah sikit.
Kalau dia sakit, mungkinlah dia beringat sikit. Kalau lah dia sakit, mungkin dia akan mensyukuri nikmat-nikmat sihat sebelum pada ni. Begitu juga dengan adanya sakit ni, maka adalah kita kata orang yang merawat. Kalau tak ada orang sakit, tak adalah doktor tu, tak adalah orang buat ubat tu. Tapi bukanlah bermaksud kita cipta sakit, kita cipta virus nak suruh ada orang sakit. Tidak juga, sebab benda ni dia jalan gitu. Kalau ada sakit, ada ubat dia. Itu peraturan Allah SWT dah buat. Mana kalau ada orang sesat, ada orang yang beriman, ada orang mendapat hidayah. Jadi kalau kira tak molek sesat tu, tetapi dari satu sudut adalah kepada alim ulama tu. Kalau adanya malaikat, adanya syaitan, adanya malaikat, maknanya baik dan buruk tu dia kena ada dalam hidup. Tidak kata ada manis, ada pahit je, ada masin, ada tawar. Jadi Allah SWT cipta makhluk ni dia berpasangan, ada pasangan dia. Jadi ada baik dan buruk tu, mana ada takdir baik dan buruk tu, ada hikmah dia. Dan hal ni mungkin kita akan bincang lagi lah. Dia ada tepat dia nanti berkenaan dengan kalau kata hidayah tu molek, beriman tu molek, lagu mana kekufuran tak molek, dan itu adakah termasuk dalam takdir Allah Ta'ala, kehendak dia juga ke? Ringkas kita kata hak baik tu, hak beriman tu memang kehendak Allah Subhanahu Ta'ala. Begitu juga hak kufur tu kehendak Allah Ta'ala juga. Cuma beriman seseorang tu kehendak Allah SWT dan dia kena. Adapun kufur orang tu kehendak Allah SWT tapi Allah SWT tak kena. Faham lagu mana ada kena tak kena ni? Jadi Allah SWT ciptakan kepada dalam diri manusia tu, dia ada memilih. Dia boleh pilih. Nak jadi orang baik ke nak jadi orang jahat, nak jadi orang beriman ke nak jadi orang kufur. Dalam pilihan dia. Jadi manusia tidak dipaksa untuk buat maksiat, manusia tidak dipaksa untuk manusia tidak dikalahkan dengan takdir, manusia tidak dikalahkan oleh kekufuran, dan manusia pula tidak dipaksa jadi beriman, tidak. Semua ni dalam takdir Allah SWT, dalam iradah Allah SWT. Cuma Allah SWT berikan kepada manusia ni kuasa memilih. Dia boleh pilih. Dia boleh pilih. Hak takdir ni mana ni sebuah kepada kita hak akan datang. Contoh kita kata, kita nak pergi Kuala Lumpur. Kita nak pergi Kuala Lumpur. Jadi kira-kira Kuala Lumpur tu destinasi kita lah. Orang putih kata takdir tu destinasi. Takdir kita tu destinasi kita. Kuala Lumpur tu kita nak pergi tu, itu dalam perancangan kita. Kita ada pilihan nak pergi Kuala Lumpur ke tak sih? Bila sapa di Gua Musa, kita ada pilihan nak klik Semula Kota Baru ke, ataupun suruh nak pergi ikut nak pergi ikut kamera Highland. Dah. Adalah pilihan kita tu. Kita ada pilihan. Jadi kita pegang steering. Mana kita nak pergi Kuala Lumpur. Dan kita boleh buat pilihan. Kita boleh buat pilihan. Begitu juga kalau kita pilih nak selamat. Bila ada selekoh dah, kita pergi steering. Kita nak pergi steering, pak selekoh tu kita nak pergi steering juga. Dalam pilihan kita, tapi kita tak ambil pilihan tu. Sebab kita, Allah SWT beri akal kepada kita, kita tahu dah. Allah SWT beri panduan dah pada kita. Jadi panduan tu mana seolah-olah 10 meter lagi ada seleku. Jadi seolah-olah wahyu tu, mari Quran, mari hadis tu, dia royak tanda-tanda jalan. Seolah tanda-tanda jalan. Mana di sini kamu kena konak, di sini kamu kena slow minyak tu. Akan harapan ni tempat kemalangan, ni tempat yang curam, ni tempat mendaki. Jadi sifat wahyu lagu tu lah.
Mana wahyu tu macam dalam perjalanan kita nak pergi ke akhirat ni, dia tunjuk dah. Ni bulan Ramadan kamu kena puasa. Ni waktu maghrib kamu kena sembahyang maghrib. Jadi kalau kita tak sembahyang, boleh. Kita tak puasa, boleh. Tapi kena ingatlah. Mana kita menepah neraka. Seperti mana ada selekor depan, tak kona nak setrik. Boleh, tapi tujuan kamu. Mana dalam pilihan kita. Allah SWT pilih pada kita, dah ada panduan. Dengan ada akal ni kita fikir. Mana kita boleh jangka akan datang tu sebab diberitahu. Kita nampak dengan panca indera kita. Jadi manusia dengan ada segala macam dalil, bukti kekuasaan Allah SWT, dia boleh pilih untuk beriman ataupun tidak. Sama ada dia nak pasal telinga kau, dia tak itu dalam pilihan dia. Cuma manusia ni disuruh oleh Allah SWT dengan kebaikan, dengan cara menggalakkan. Manusia disuruh supaya beriman, supaya taat pada perintah Allah SWT ni dalam gaya, dalam dengan cara yang menggalakkan. Targhib, mana menarik minat. Dan manusia dilarang daripada kufur, daripada buat maksiat dengan cara tahzir, memberi amaran. Jadi kepada kita, bila kita dengar perintah yang mana Allah SWT sebut dengan cara yang menggayakan kita, mengajak kita dengan cara memberi galakkan kepada kita, maka kita taat, kita akan selamat. Begitu juga hak dia memberi ancaman tadi. Jadi manusia dia boleh pilih. Sebab kalau kata manusia ni dipaksa juga untuk jadi kufur, itu tak kena dengan kehendak Allah Ta'ala. Kalau manusia ni dipaksa juga menjadi supaya dia beriman, itu mungkin tak kena dengan kehendak dia. Kepada kita ni tetap sama ada nasib kita di akhirat ataupun apa yang berlaku pada kita ni, tentang peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam hidup kita ni, itu semua dalam ketetapan Allah SWT. Kalau hak berlaku kalau berlaku kita kata kemalangan, mungkin itu kerana dari segi nisbah pada kita, kecuaian kita. Kalau kita tidak cuai pun orang lain cuai. Kadang-kadang kita beringat dah elok daripada aksiden, tapi orang lain terbolah kena kita. Jadi bila berlaku lagu tu kepada kita, kita kena kata ni takdir Allah SWT dan buat apa. Cuma kalaulah berlaku kecuaian tu, kita kena akui sebagai takdir daripada Allah SWT untuk menenangkan hati kita. Dan satu bab lagi dia panggil, tidak boleh kita menyandarkan kepada takdir kalau kita buat maksiat. Hal ini mungkin panjang sikit, tapi sikit-sikit. Mana orang-orang yang jahil, dia tidak dibenarkan untuk bersandarkan kepada takdir. Bapa curi takdir, tak betul, tak boleh. Tak boleh. Sebab itu seolah-olah mewajarkan dia untuk buat maksiat lagi. Kalau seorang tu pencuri tu kena igat polis, dia kata takdir saya, nak orang saya curi, tak boleh. Walaupun memanglah berlaku lagu tu, sebab itu pilihan dia. Dan Allah SWT menyempurnakan pilihan dia tu. Dan boleh kita nak beralasan dengan takdir kalaulah benda tu berlaku bukan dengan kehendak kita, dan kita bukan ahli maksiat. Katalah orang tu dia tahu macam mana diperdaya, tiba-tiba dia buat satu maksiat. Lepas tu orang menyalahkan dia kata takdir, buat ke mana? Katalah orang tu tiba-tiba dia berzina, wali'azubillah. Lepas tu berlaku pada dia orang berjuruh, tiba-tiba berlaku. Jadi kadang-kadang kepada dia tu tadi, dia nak terima benda tu payah juga, sebab siapa tak lewat kerja dia, sebab dia melakukan satu dosa besar dan bukan kehendak dia, tapi terjadi. Jadi dalam keadaan ni dia boleh kata saya tidak niat pun, tapi berlaku dengan lagu mana? Dengan takdir.
Nak buat mana? Dan bila dia kata takdir tu, lepas daripada dia istighfar taubat, maka dia akan tenang. Tetapi kalau orang tu dia rasa dia lah segala-galanya dan dia tidak menyerahkan kepada takdir, maka sampai bila-bila dia akan menyesal. Macam contoh orang yang tak bangun semaya subuh. Kalau dia serah bahawa dia semaya, dia boleh bangun tu dengan asbab usaha dia, tiba-tiba dia tak bangun subuh, mungkin dia akan sedih sungguh. Jadi sedih dia sungguh tu, itu macam seolah-olah dia tidak dapat menerima takdir. Tapi kalau dia kata nak buat mana, moga bagi jenaka, itu menenangkan dia boleh buat kerja lain. Sebab apa? Sebab benda dia kalau berlaku pada orang-orang yang biasa tak ada gapo, tapi kalau orang tu duduk dalam ketaatan semacam, tiba-tiba sekali je berlaku kesalahan, mungkin dia sedih. Jadi sedih dia tu kadang-kadang dia macam tidak dapat menerima takdir. Sebab itulah kita dalam bab ni kita dapat taufik untuk buat kebaikan, kita bersyukur pada Allah SWT dan kita minta tambah lagi. Kalau kita takdir buat kesalahan, janganlah kita menyandarkan kepada takdir. Kita kena kata itu kelemahan kita, salah kita, kekurangan kita. Sebab apa? Sebab kalau kita dalam keadaan kita tadi menyandarkan kepada takdir, itu seolah-olah membuka alasan untuk kita buat lagi kesalahan. Itu tak boleh. Jadi memang baik buruk tu daripada Allah SWT, tetapi cara kita menyebut, mengungkapkan benda tu kena menghalusi lagi. Kena beralus, kena beringat. Itulah takdir. Takdir baik dan buruk itu daripada Allah SWT. Kemudian lepas daripada ni, perhitungan ataupun hisab. Hisab timbangan syurga dan neraka. Jadi semua ni adalah perhitungan, timbangan. Ini semua benda-benda yang berlaku sebelum kita ni masuk syurga. Sebelum seorang itu pergi ke syurga ataupun pergi ke neraka, dia ada dulu di akhirat nanti perhitungan ataupun hisab dan timbangan, yakni mizan. Jadi apa kaya setakat itulah pada kita bincang pada malam ni. Dan untuk takdir ni, dia ada perbahasan panjang ni lepas pada ni. Sebab benda takdir ni benda yang seringkali kita neglect, salah faham. Ataupun setengah orang tu dia pakai malah cara, biarlah takdir tak tahu tak apa, asalkan kita beriman dengan Allah. Tak boleh juga, kita kena tahu apa-apa yang disebutkan dalam Al-Quran berkenaan dengan takdir, kita kena terima, kena faham. Cuma nak tahu detail hakikat takdir tu gapo tu tak boleh dah. Lagu mana sifat dia tu, kita hanya dibenarkan untuk bahas takdir ni sekitar ataupun berpandukan kepada ayat-ayat dan hadis-hadis ada. Jangan lebih tu. Tapi oleh kerana banyak hadis-hadis dan ayat berkenaan dengan takdir ni, tidak kita kena bahas juga, kena bincang juga. Jadi setakat tu saja pada malam ni. Aku li qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.